Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Nur Baizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki bin Osman. Hubungan akrab antara Republik Singapura dan negara Brunei Darussalam mencerminkan sikap saling mempercayai antara kedua-dua negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadam Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki bin Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Kedua Pendidikan dan Menteri Kedua Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura yang mengadakan lawatan ke negara ini selama 4 hari. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama Hang Ek Yau, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam, The Honourable Rahayu Mahzam, Setiausaha Parlimen Kanan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Undang-Undang dan The Honourable Yip Hon Weng, Ahli Parlimen. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Lawatan tersebut jelas mencerminkan persahabatan yang istimewa dan unik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Semasa berada di negara ini, Tuan Yang Terutama juga telah mengadakan lawatan ke rumah-rumah terbuka Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet dan orang-orang kenamaan. Majlis mengadam berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadam, Tuan Yang Terutama menyembahkan ucapan Hari Raya Aidilfitri daripada Puan Yang Terutama Halimah Yacob, Presiden Republik Singapura, dan Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama juga berbincang mengenai peluang-peluang untuk meningkatkan lagi kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura seperti perkembangan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan pertahanan. Perbincangan juga tertumpu kepada isu-isu serantau dan antarabangsa berkepentingan bersama kepada kedua-dua negara termasuk kerjasama dalam ASEAN. Republik Singapura sangat menghargai hubungan yang telah lama terjalin bersama negara Brunei Darussalam. Republik Singapura juga berhasrat untuk bekerjasama dalam pelbagai bidang dan di pelbagai peringkat melalui pertubuhan-pertubuhan antara kerajaan dan agensi-agensi kerajaan serantau serta melalui pengukuhan hubungan rakyat dengan rakyat. Semasa ditemu bual, Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki bin Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kedua Pendidikan dan Menteri Kedua Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura juga menyentuh tentang perkembangan terkini ke arah meningkatkan lagi hubungan dua hala yang kukuh antara kedua-dua negara. One of the examples will be the currency interchangeability between Singapore and Brunei, and it reflects a mutual trust between the two countries. And we see many other elements of cooperation. There are many programs that we have together between the two countries. Last year, Baginda Sultan did his 5th state visit to Singapore, and that's a strong reflection of the strong and special relationship. Tuan Yang Terutama Dr. Maliki juga melihat potensi biskut raya tempatan. Not to mention the wonderful food that has been laid out for us, and every home that we visit is a new delicacy to try. One thing that's always impressed me when I come to Brunei is the sheer quality of the Hari Raya cookies.
So I do encourage the cottage industries to work on scaling up and exporting the wonderful goodies, the wonderful products of Brunei to Singapore and other parts of the world. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah pencegahan kejadian cuaca panas yang masih diramalkan berlaku. Cuaca negara pada beberapa hari yang akan datang dijangka cerah dan panas. Suhu udara diramalkan antara 32 ke 35 darjah Celsius pada waktu siang. Berdasarkan rekod klimatologi, purata suhu udara maksimum bagi negara Brunei Darussalam untuk bulan April adalah 32.7 degree Celsius. Sejak beberapa hari kebelakangan, negara telah mengalami keadaan cuaca yang agak panas di mana stesen pencerapan kaji cuaca di lapangan terbang antarabangsa telah merekodkan suhu maksimum melebihi 33 degree Celsius dengan suhu maksimum yang tertinggi direkodkan pada 24 April 2023 iaitu 36.4 degree Celsius. Sejak beberapa hari kebelakangan, negara mengalami keadaan cuaca agak panas pada waktu siang dengan hujan berasingan berlaku sementara di kawasan pesisiran sekitar waktu tengah hari. Terdapat juga risiko berlakunya banjir kilat di kawasan pedalaman terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam menasihatkan orang ramai, para pemandu dan para pelaut supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini. Istiqamah dalam melakukan amalan baik akan mendekatkan diri seorang Muslim dengan penciptanya. Ikuti bahannya selepas ini. Setiap Muslim wajar mengambil iktibar dari bulan Ramadan yang baru sahaja berlalu. Amalan baik yang dilakukan dengan niat yang ikhlas sepanjang bulan suci itu pasti mendapat ganjaran berlipat kali ganda dari Yang Maha Berkuasa. Justru mengapa setiap Muslim perlu meneruskan amalan-amalan baik itu secara istiqamah ke bulan-bulan lain? Muhammad Daud Haji Tuah ada laporannya. Sesuai dengan namanya sebagai bulan ibadah, Ramadan pasti memberi kesan mendalam kepada setiap orang Islam yang benar-benar menghayatinya. Dengan melakukan amalan baik itu, ia akan lebih mendekatkan diri setiap Muslim dengan penciptanya. Maka setelah berakhirnya Ramadan, kita perlu untuk meneruskan aktiviti-aktiviti ibadah ini. Walaupun di bulan Ramadan ada tarawih, di bulan lain selepas Ramadan tidak ada tarawih, tapi kita boleh lakukan iaitu dengan membanyakkan sembahyang sunat. Begitu juga kalau bulan Ramadan kita banyak bertadarus, maka di bulan lain selepas Ramadan kita teruskan amalan bertadarus itu. Kita teruskan dengan amalan bersedekah. Kalau kita banyak bersedekah di bulan Ramadan, di bulan selepasnya dan bulan-bulan seterusnya kita tingkatkan lagi sedekah kita. Dan tentunya ini memerlukan bukan satu yang mudah, memerlukan istiqamah. Apapun amalan baik yang dilakukan, ia perlu diiringi dengan niat ikhlas semata-mata kerana Allah SWT demi mendapat keredaannya jua. Kita lazimkan diri kita dengan bertaubat. Kenapa kadang-kadang kita ini susah untuk beristiqamah? Kerana mungkin ada kesalahan kita, ada dosa kita yang menjadi penghalang untuk kita ini terus istiqamah. Maka lazimkanlah diri untuk sentiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan dan maghfiratnya. Dan kemudian yang ketiga ialah kita berteman dengan orang-orang yang mempunyai matlamat dan tujuan yang sama. Cari kawan-kawan yang sama matlamatnya, yang rajin datang ke masjid untuk qiyamul lail umpamanya, untuk membaca Al-Quran. Sewajarnya setiap Muslim mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan untuk lebih istiqamah dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan serta mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupan seharian.
hanya iman dan takwa sebagai bekalan di akhirat kelak. Muhammad Daud Haji Tua untuk Berita RTB. Ucapan selamat Hari Raya menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Auda kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Allahu Akbar. Kami daripada keluarga Haji Mat Zaidi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami daripada keluarga Haji Mat Daud bin Haji Besar dan Haji Mat Daud di tahun 2023 mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami dari keluarga Haji Muhammad bin Arjo ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami daripada Kamsani Junior mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya Muhammad Razik Abdullah atau dikenali sebagai Ras Airi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua ahli keluarga saya, saudara mara dan rakan-rakan yang mengenali diri ini. Selamat Hari Raya. Aktiviti penanaman pokok sering diadakan di kawasan seperti Taman Persiaran dan Rekreasi, hutan simpan serta kawasan luar bangunan kerajaan dan swasta. Namun pada lazimnya adalah menjadi keperluan bagi penganjur di negara ini untuk menyelaras aktiviti penanaman pokok terlebih dahulu dengan pihak-pihak berkenaan. Selain memastikan pokok yang ditanam itu bersesuaian dengan keadaan ekosistem kawasan tersebut, beberapa perkara lagi perlu dipertimbangkan seperti aksesibiliti bagi para penanam, keselamatan dan keperluan kawasan itu sendiri untuk diisikan dengan pokok-pokok. Jadi kalau tempat itu yang berpaya ataupun mungkin macam jauh di dalam hutan, kami bukannya pakar. Jadi kami biasanya Indah akan terlibat dalam aktiviti yang macam itulah. Mempunyai macam keperluan lah. Sebagai contoh, mungkin ada kawasan itu yang kami tanam sebab ianya pernah dilanda kebakaran, forest fire dulu. Jadi ianya memerlukan sukarelawan untuk membantu untuk menanam. Ataupun di kawasan taman seperti sini ni. Di samping mengikut serta dalam aktiviti-aktiviti sukarelawan seperti penanaman pokok, orang ramai juga digalakkan untuk mengambil inisiatif sendiri dengan menanam pokok di kawasan rumah atau tanah milik masing-masing. Jadi pokok-pokok buah kami bagi, pokok yang indah berbuah pun kami bagi juga. Jadi macam ianya menggalakkan orang ramai untuk menanam di rumah. Jadi dengan self initiative macam itu, ianya akan menggalakkan lebih ramai orang untuk lebih berminat lah. So alhamdulillah macam melalui inisiatif itu sambutannya sangat-sangat baik. Jadi diharap ianya dapat macam diteruskan lagi di masa akan datang. Program Ekonomi Brunei 2023 akan diadakan selama 4 hari mulai esok 27 April 2023. Dihoskan oleh ASEAN dan Majlis Penasihat Perniagaan EPENG dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, program akan diadakan di Dempaya, Brunei. Dalam temu bual bersama Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, pengurusi Majlis Penasihat Perniagaan Brunei EPENG, program bertujuan menyokong tumpuan berterusan kerajaan terhadap isu pertumbuhan ekonomi, pendigitalan dan kedayatahanan yang terus dibincangkan di peringkat ASEAN dan EPENG. Tambahnya sudah tiba masanya bagi negara Brunei Darussalam, khususnya warga perniagaan Brunei, untuk mempamerkan kemajuan kepelbagaian negara yang telah dilaksanakan melalui kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia.
Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Walaupun dunia muzik semakin pesat perkembangannya di era moden ini, namun aset kebudayaan seperti muzik tradisi masih dimainkan dan terus dipelihara. Sebilangan peminat muzik tradisi di negara ini menganggapnya sebagai satu kewajipan untuk mempertahankan dan mendedakannya kepada generasi baru. Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Salah satu daripada usaha tersebut adalah dengan menggabungkannya menjadi orkestra gulintangan yang mampu mengekspresikan pelbagai perasaan. Pada masa ini, alat muzik gulintangan sering digunakan menjadi hiburan dalam majlis perkahwinan serta muzik penyambut sebagai ucapan selamat datang. Tidak dinafikan, para belia juga meminati untuk memainkan alat muzik gulintangan dengan terdapatnya beberapa buah kelab muzik tradisional yang dijalankan sendiri oleh mereka. Memandangkan masa ini pun banyak sudah cara metodologi untuk kita ni memperkenalkan peralatan ini, iaitu dengan salah satunya ini campurkan dengan kira peralatan muzik moden supaya dikekalkanlah permainan itu juga. Boleh membuat satu more towards orang komposisi, iaitu macam kita ni menambah lagu-lagu khazanah instrumental kira dalam lagu-lagu tradisional kita ni itulah. Muzik ni macam bahasa perantaraan kan untuk all this while tani malar mendengar mempertikaikan muzik barat kan. So why not I myself as sebagai orang Melayu indah melihat asal usul muzik tu. So kira aku balik semula ke akar umbi lah untuk mempelajari muzik Melayu ni sendiri, tradisional Melayu, and banyak lagi lah di Brunei ni punya punya puak-puak dan kaum-kaum itulah. Sedar akan kepentingannya, usaha mempertahankan peralatan muzik tradisional perlu dilaksanakan bagi memastikan ia tidak luput ditelan zaman. Antara usaha tersebut adalah dengan memberikan pendedahan mengenainya di sekolah-sekolah dan mempersembahkannya kepada orang ramai. Di samping itu, penggunaan media sosial juga banyak memainkan peranan dalam memperkenalkan lagi muzik tradisi ini. Satu khazanah tradisi kita ni lah yang patut kita ni kekalkan, sebab ianya melambangkan jati diri kita ni sebagai orang Brunei, especially yang orang Brunei lah, kira inilah merupakan identiti kita ni. Untuk itulah mengekalkan peralatan itu kan untuk mempelajarinya secara mendalam dan sekaligus memperkenalkanlah kepada serantau. Kemanapun kita ni, kalau kita ni ke luar kah, ke mana kah, diorang kan tahu apa agama asal kita ni. Macam tu juga kan muzik kita ni, muzik tradisional ni kira kemanapun kita ni jangan lari dengan muzik tradisional tu. Banyak sebenarnya kan dirungkai, tapi apa yang ku tahu sejalah muzik tradisional Melayu ni, especially I can say generally tradisional lah, banyak ilmu-ilmu di dalamnya yang tani perlu ketahui, such as kalau muzik Melayu ni especially asli ke ataupun tradisi ni, ia ada adab dan adatnya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, muzik tradisi juga tidak terlepas daripada berdepan dengan cabaran. Walau bagaimanapun, usaha yang berterusan daripada pelbagai pihak dalam mempertahankannya menunjukkan peningkatan yang ketara. Adalah diharapkan juga
seni muzik tradisi akan kekal menjadi identiti Brunei. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB.